Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan hidayahnya kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, ini kali kedua saya sampai dekat sini. Terima kasih Tuan Haji Musa kerana menjemput, dan insya-Allah pada malam ni saya nak berkongsi lagi dengan para jemaah tentang salah satu lagi wasiat yang ditinggalkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Yang kali pertama saya datang, saya kongsikan wasiat tentang akhlak, yang mana kita mengetahui akhlak menjadi amalan yang paling berat di sisi Allah. Tidak ada amalan lain. Tapi pada malam ni para jemaah, berdasarkan dalam kitab ini juga, Imam Ibnu Qudamah meletakkan satu bab, iaitu bab perosak amalan. Ada perkara yang kita lakukan, dia akan merosakkan amalan kamu, sekaligus amalan kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang pertama, Imam Ibnu Qudamah menyatakan ketika mana kamu sedang beramal dan beribadah kepada Allah, dalam masa yang sama kamu ada sifat riya, Allah hapuskan amalan kamu. Yang kedua, ketika mana kamu sedang beramal dan beribadah kepada Allah, dalam masa yang sama kamu ada sifat ujub, Allah hapuskan amalan kamu. Yang ketiga, ketika mana kamu sedang beramal dan beribadah kepada Allah, dalam masa yang sama kamu mengutuk orang-orang di sebelah kamu, kamu keji, kamu hina, kamu perli dia, Allah hapuskan amalan kamu. Walaupun kejian itu dan kutukan itu masih berada dalam hati kamu, belum lagi dizahirkan, Allah Maha mengetahui dan Allah hapuskan amalan kamu. Yang keempat, ketika mana kamu sedang beramal dan beribadah kepada Allah, dalam masa yang sama amalan itu sendiri menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hapuskan amalan kamu. Jadi keempat ni tuan-tuan, kalau kita nak mengetahui tentang satu persatu, kena jemput 4 kali. Oh sudah ustaz ni ada-ada dia je. Tapi malam ni insya-Allah tuan-tuan, daripada 3 tu saya kongsi, daripada 4 tadi saya kongsikan nombor 3. Kenapa saya pilih nombor 3? Nombor 3 ni lah biasa kita buat. Memang kitalah yang dimaksudkan dalam kitab ni. Memang kitalah perangai dia dalam kitab ni. Jadi kita nyatakan yang ketiga, iaitu Allah akan menghapuskan amalan kamu ketika mana kamu duduk dalam berjemaah dan dalam masa yang sama kamu bercerita tentang orang lain, kamu kutuk, kamu hina, kamu perli dia, Allah hapuskan amalan kamu. Apakah bentuk-bentuk perbuatan tersebut? Malam ni kita lihat. InsyaAllah kita akan mengetahui cerita yang sebenar. Jadi pertama, apa yang Imam Ibnu Qudamah diletakkan dalam kitab ini saya bacakan, dan dia bagi satu contoh, dan tuan-tuan ingat contoh ini, insya-Allah kita tak akan buat dah. Kita bacakan. Wa qala al-musannifu rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qudamah dalam wasiatnya pada bab menghina orang-orang Islam yang lain. Janganlah engkau menghina orang Islam yang lain dan bersangka bahawa engkau lebih baik daripadanya, kerana perbuatan itu mungkin akan menyebabkan segala amalanmu akan terhapus. Sebab apa? Kamu bersangka kamu yang baik, kita merendah-rendahkan orang, kita kutuk orang, memperlekehkan orang, ketika itu Allah menghapuskan amalan kamu. Dan Imam Ibnu Qudamah dia bagi satu kisah. Ini kelebihan kitab Imam Ibnu Qudamah. Dalam kitab yang kecil ni tuan-tuan, macam-macam cerita dia. Bila penceritaan ini diberikan sebagai contoh, kita faham. Kita ingat kisah tu, kita faham apa dia nak sampaikan. Kita ingat kisah tu, kita ingat apa nak fahamkan. Jadi malam ni Imam Ibnu Qudamah letakkan satu riwayat sebagai contoh kita nak faham. Bila kamu menghina orang dalam hati kamu, belum lagi dizahirkan, Allah hapuskan amalan kamu. Ini dalil dia. Imam Ibnu Qudamah meletakkan sebuah kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Kita bacakan. Kami telah meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam keluar bermusafir bersama dengan seorang sahabat ataupun dipanggil khawarinya. Mereka berdua melintasi satu kota, dan di dalam kota tersebut ada seorang pencuri. Lalu pencuri itu apabila melihat Nabi Isa dan sahabatnya, pencuri itu berkata dalam hatinya, "Ya Allah, ni Nabi Isa.
orang yang baik, orang yang alim, orang yang paling mulia. Maksudnya pencuri ini memuji Nabi Isa. Walaupun dia jahat, walaupun dia tukang melakukan maksiat, tetapi dia menghormati orang-orang yang alim. Ya Allah, ni Nabi Isa, orang yang baik, orang yang mulia, dan sudah pasti sahabat Nabi Isa orang yang baik. Jadi dia memuji yang pertama. Yang kedua, pencuri ini berkata, Ya Allah, siapakah engkau wahai celaka? Engkau seorang pencuri, engkau seorang mengganggu di jalanan, engkau orang yang melakukan maksiat, dan engkau adalah seorang pembunuh. Yang kedua, pencuri ini muhasabah diri. Pertama dah puji, yang kedua dia bermuhasabah diri, dan yang ketiga pencuri ini berkata lagi, Ya Allah, aku nak bertaubat ya Allah, aku nak jalan bersama-sama dengan Nabi Isa dan sahabat Nabi Isa. 3 perkara pencuri ini buat. Pertama memuji, kedua muhasabah diri, ketiga bertaubat. Dan apabila pencuri ini bertaubat dan ingin berjalan, dikatakan lagi, apabila pencuri ini ingin berjalan bersama mereka berdua, pencuri ini berkata lagi, Ya Allah, aku tak layak nak jalan dengan Nabi Isa. Aku ni seorang pembunuh, seorang pencuri, banyak dosa. Tetapi dia berkeinginan nak berjalan. Lalu pencuri ini berjalan di belakang Nabi Isa, jalan pelan-pelan, jalan sembunyi-sembunyi, asal dia nak konvoi sama-sama. Tapi disebabkan dia mengatakan dirinya tak layak, dia berjalan jauh. Lalu mereka bertiga berjalanlah. Ketika itu tiba-tiba sahabat Nabi Isa menoleh ke belakang dan nampak pencuri tersebut. Lalu sahabat Nabi Isa berkata, siapakah anjing ini yang ingin berjalan bersama-sama kami? Satu bentuk penghinaan. Kamu menghina seseorang yang kamu tak kenal. Kamu menghina seseorang yang kamu tidak tahu. Kamu menghina seseorang yang kamu tak tahu dia baik ke, dia baik jahat ke. Ketika mana hinaan ini dilontarkan kepada pencuri tersebut, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, wahai Isa, katakan kepada sahabat kamu, mulakan perjalanan kamu. Sebab Allah telah menghapuskan amalan kamu. Sebab apa? Kamu menghina orang lain di dalam hati kamu. Tuan-tuan, kisah ini menjelaskan kamu menghina orang lain dalam hati kamu, Allah menghapuskan amalan kamu. Bagaimana kita, tuan-tuan? Kita duduk dalam berjemaah ni, kadang-kadang hati ni macam-macam, bercakap macam-macam. Terutama macam bulan puasa tu, bulan puasa tarawih, kadang-kadang imam duk baca surah panjang, kita jadi makmum, kita kutuk imam tu. Apa barang imam surah panjang pula, aku nak cepat ni. Macam mana nak iktiraf kamu beramal? Macam mana nak amalan kamu ada pada kamu? Tak ada. Sebab itu bila peringatan ini sampai, insya-Allah kita takkan buat dah. Bila kita nak buat, kamu ingat kamu ni sedang beribadat, kamu sedang beramal. Amalan itu lebih penting. Tapi bila kamu menghina orang lain dalam hati kamu, Allah hapuskan amalan kamu. Bagaimana kita nak bangga dengan amalan kita? Nak bangga tak boleh bangga, tuan-tuan. Tak boleh nak bangga. Sebab itu dalam hati kita ni kita bersihkanlah. Apa-apa hal pun jangan bercerita tentang orang. Ini riwayat yang mengatakan amalan kamu akan terhapus disebabkan kamu berkata-kata tentang orang lain. Kadang-kadang kita tak puas hati. Kita tengok, alah, waktu PKP kan saya biasa kena. Dia kata apa? Waktu PKP kan kita tak boleh masuk, AJK je boleh masuk. Apa ingat AJK je ke nak masuk syurga? Kita orang tak masuk syurga. Oh, suka-suka dia je. Hebat. Ini ada antaranya. Saya mantan setiausaha masjid, saya tahu. Kadang-kadang kita nak halang, kesian pakcik datang naik pakai tongkat depan. Tak boleh masuk pakcik, tak boleh pakcik. Nak suruh dia patah balik, kesian. Tapi itu dah tanggungjawab kita, nak buat macam mana? Itu di antaranya. Itu riwayat yang pertama. Tuan-tuan ingat kisah Nabi Isa. Tuan-tuan ingat, jangan menghina orang dalam hati. Kisah yang kedua. Kisah yang kedua saya ambil dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Atha'illah As-Sakandari. Dalam kitab Al-Hikam yang telah disyarahkan oleh mantan mufti wilayah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri ada datang baru ni kan. Dia membuat syarah kitab tersebut. Syarah Al-Hikam ada 2 jilid. Jilid 1, jilid 2. Dalam jilid yang pertama, mantan mufti wilayah diletakkan satu kisah tentang Syekh Abu Qasim Al-Junaid. Nama ni nama famous, Syekh Abu Qasim Al-Junaid. Dalam riwayat tersebut, bila kita baca, Syekh Abu Qasim Al-Junaid dia masuk dalam satu masjid. Untuk apa? Untuk solatkan jenazah. Dia masuk dalam masjid, jenazah ada tapi tok imam tak ada.
Jadi jenazah itu dibiarkan seketika. Jadi Syekh Abu Qasim Al-Junaid masuk dalam masjid, dia duduk di satu sujud. Ketika mana duduk satu sudut, tiba-tiba ada seorang fakir miskin masuk dalam masjid, pakaian-pakaian yang tak senonoh, pakaian tak sempurna, kusut habis rambut-rambut. Fakir miskin ni masuk dalam masjid, dia minta sedekah, satu orang, habis semua jemaah dia minta sedekah, habis semua kacau ni. Tiba-tiba Syekh Abu Qasim Al-Junaid duduk dalam masjid, dia berkata dalam hati dia, ya Allah, lebih baik kau jangan kacau jemaah, jangan meminta-minta dalam masjid, nak minta-minta dalam masjid, jangan kacau jemaah. Ini hanya apa yang dikatakan dalam hati Syekh Abu Qasim Al-Junaid. Dan pada ketika itu datang imam, solatkan jenazah, selesai jenazah tu dikebumikan. Dan Syekh Abu Qasim Al-Junaid dia menceritakan ketika pada waktu malam tersebut, waktu malam beliau gagal solat malam. Sebab apa? Terlampau mengantuk, terlampau penat. Setiap malam patut dia tidur, malam tu dia tak solat dan dia tidur terus. Ketika mana dia tidur, dia bermimpi masuk balik dalam masjid dan jenazah tu masih ada. Padahal dah uruskan jenazah tu. Di sebelah jenazah ada satu meja ataupun troli, dia letakkan satu daging bangkai yang cukup busuk. Lalu hamba Allah masuk, dia tolak troli tersebut, dia pergi kepada Syekh Abu Qasim Al-Junaid. Lalu Syekh Abu Qasim Al-Junaid mengatakan, kenapa diberikan makanan ini kepada aku? Dia kata, ingat wahai tuan hamba, siang tadi di masjid ini kamu telah mengutuk seorang fakir miskin. Syekh Abu Qasim mengatakan, wallahi aku tak kutuk dia, aku tak hina dia, aku hanya mengatakan dalam diriku, jangan minta-minta dalam masjid, nak minta-minta di luar, jangan ganggu jemaah. Hamba Allah ini mengatakan itu salah satu bentuk penghinaan. Seseorang Muslim, kamu tidak layak bercakap tentang Muslim yang lain. Lalu Syekh Abu Qasim mengatakan, wallahi aku minta maaf dan aku minta maaf. Hamba Allah ini mengatakan, nak minta maaf, bukan minta maaf dengan hamba, mintalah maaf dengan pengemis tersebut. Syekh Abu Qasim mengatakan, wallahi aku akan minta maaf dengan pengemis tersebut. Lalu dia terjaga daripada tidur. Asalnya dia mengatakan ini satu mimpi tuan-tuan. Tapi disebabkan dalam mimpi itu ada janji, dia cari balik fakir miskin tu dan ditetapkan oleh Allah dia jumpa. Bila jumpa fakir miskin tersebut, dia bagi salam, baru nak jelaskan, fakir miskin itu mengatakan, wahai tuan hamba, lain kali jangan buat lagi. Terkejut tuan-tuan Syekh Abu Qasim Al-Junaid. Syekh Abu Qasim Al-Junaid ceritakan perkara ini dan mantan mufti wilayah letakkan dalam kitab tersebut. Apa tandanya? Pertama, kamu menghina orang dalam hati kamu, Allah hapuskan amalan kamu. Kedua, bila kamu menghina orang lain dalam hati kamu, kamu telah mewujudkan satu dosa di antara manusia dan dosa itu tidak akan diampunkan oleh Allah. Kamu solatlah taubat macam mana sekalipun, yang boleh ampunkan dosa kamu hanya orang tersebut. Mampu kita tuan-tuan? Kita nak minta maaf balik dengan manusia ni, muka ni malu. Kita kutuk Tuan Imam tadi kan, kejap lagi balik, Mam, minta maaf, tadi aku kutuk kau. Imam tanya, kau kutuk apa? Kau bagi tahu betul-betul sebelum aku maafkan. Jenuh tuan-tuan nak mengaku. Ni mula muka ni malu. Sebab itu dosa di antara manusia Allah tidak akan ampunkan. Kamu solat dah taubat macam mana sekalipun, Allah tidak akan ampunkan dosa di antara manusia. Siapa yang boleh ampunkan? Orang tersebut. Kamu minta maaf balik orang tersebut. Berapa ramai tuan-tuan yang kita kutuk sebelum ni. Ustaz, baru tahu malam ni Ustaz, sebelum ni tak tahu. Habis macam mana 30 tahun dulu, 20 tahun dulu macam mana? Yang lepas tu lepaslah. Bila kita tahu perkara ini, akan datang kita jangan buat. Ingat, ini perkara akan merosakkan amalan kamu. Sebab itu Imam Idu Qudamah dia bagi nasihat, memang kena dekat kita. Kitalah yang buat, kitalah yang dimaksudkan, dan kitalah yang kena berubah. Jadi itu di antaranya dua kisah yang saya boleh kongsikan tuan-tuan. Pertama, ingatlah tentang kisah Nabi Isa. Yang kedua, ingatlah tentang Syekh Abu Qasim Al-Junaid. Dua-dua kisah ini nyatakan tentang penghinaan di dalam hati manusia. Oi, banyak tuan-tuan kita duk kutuk, asal tak puas hati aku kutuk, asal tak puas hati aku belasah. Tidak puasan hati kamu macam-macam kita buat. Baik tuan-tuan, di antaranya kita lihat, di dalam Al-Quran Allah meletakkan tentang perkara ini. Sebab itu perkara ini dilarang. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Humazah
Ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Kita duk baca dalam solat. Punyalah sedap suara dia. Maksudnya apa? Wallahu a'lam. Aku tak tahu maksud dia. Aku ngaji, aku tahu. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat, dan celakalah bagi orang-orang yang suka mencela orang lain. Allah laknat dua golongan ini. Orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela orang lain, kamu dilaknat oleh Allah. Macam mana dengan amalan kita? Nampak hebat solat berjemaah dekat masjid 5 kali sehari semalam berjemaah, tapi mulut tak boleh jaga. Macam mana kamu nak fikir amalan kamu hebat? Sebab itu peringatan ini sampai Allah nyata dalam Al-Quran, jangan jadi orang yang dilaknat oleh Allah. Jangan kita buat. Tapi bila kita buat ikut suka kita, kamulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan Allah, di antara lain kita lihat dalam sebuah hadis, Rasulullah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana anak Adam bangun daripada tidurnya, kita semua ni ada Adam. Kalau tuan-tuan tanya aku, saya tak tahu anak apa pula. Kita semua ni anak Adam. Ketika mana anak Adam bangun daripada tidurnya, seluruh anggota tubuh kamu ni, tangan kamu, kaki kamu, mata kamu akan berkata kepada lidah, ittaqullah fina fa innama nahnu bik. Wahai lidah, wahai mulut, kamu takutlah kepada Allah, sebab keselamatan kami bersandar kepada kamu. Dan dia berkata lagi, fa inistakamta stakamna. Wahai lidah, kalau kamu lurus, kamu baik, kami selamat. Wa inid wajadta wajadna. Wahai lidah, kalau kamu belok, kamu menyeleweng, kamu lakukan dosa, kami akan terbabit sama. Maksudnya apa tuan-tuan? Kerana mulut badan binasa. Tuan-tuan, perkara ini biasa kita dengar kan? Sebenarnya hadis Rasulullah bagi tahu 1400 tahun dahululah. Kerana mulut badan binasa. Samalah dia. Pepatah Melayu tu sama dengan hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah dah bagi peringatan dah. Setiap pagi semua akan berdoa, wahai mulut, kau jangan cari pasal, kau cari pasal kita pun terbabit. Kerana mulut badan binasa. Ini yang cuba disampaikan. Janganlah kamu melakukan perkara yang mungkar. Tuan-tuan dan puan Allah, di antara penerangan lain tentang perkara ini, Allah jelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Inilah pokok utama perbincangan malam ni. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, la yashau qaumun min qaumin asa. Janganlah satu golongan daripada laki-laki memperolok-olokkan laki-laki yang lain. Boleh jadi laki-laki yang kamu olok-olokkan itu lebih hebat daripada kamu. Yang kedua, la nisa'um min nisa'in asa. Janganlah satu kumpulan daripada perempuan-perempuan memperolok-olokkan perempuan-perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan-perempuan yang kamu olok-olokkan itu lebih hebat daripada kamu. Yang ketiga, la talmizu anfusakum. Janganlah kamu seling cela-mencela. Yang keempat, la tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan nama gelaran yang tidak baik. 4 perkara. Laki-laki jangan olok-olokkan laki-laki yang lain. Perempuan-perempuan jangan olok-olokkan perempuan-perempuan yang lain. Jangan kamu suka mencela, jangan memanggil dengan nama gelaran tidak baik. Ini 4 perkara yang kita faham. Tapi bila kita lihat dalam sebuah kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia mentafsirkan surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, sebenarnya ada 6 larangan Allah. 6. Tentang apa? Tentang mulut kamu. Jadi 6 perkara itu tuan saya jelaskan kepada para jemaah, kita muhasabah diri. Sebab setiap perbuatan daripada ke-6 ini akan melibatkan ialah dosa di antara manusia. Yang dosa ini Allah tidak akan ampunkan. Kamu mohonlah maaf dengan orang tersebut. Jadi 6 perkara ini saya jelaskan kepada jemaah, kita muhasabah diri. Ustaz, Alhamdulillah 6 tu Dan tak buat. Oh, itu yang nak dengar. Ustaz, insyaAllah 6 tu memang Dan buat. Hantu betul. Kalau kita buat, inilah masa kita nak muhasabah diri. Jangan buat. Kita elak, kita hindarkan. Baik. Yang pertama,
Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 mengikut tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wabah Az-Zuhaili, larangan pertama ialah antara kita duduk dalam berjemaah dilarang kamu merendah-rendahkan orang lain dan memperlekehkan orang lain. Ini pertama. Sebab apa perkara ini dilarang? Sebab kita buat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-kibru batarul haq wa ramsun nas. Yang bermaksud sombong itu adalah menolak kebenaran, dan sombong itu apabila kamu merendah-rendahkan orang lain. Kamu ada sifat sombong sekiranya kamu suka merendah-rendahkan orang. Kadang-kadang kita tengok orang ni tak sebenarnya kita rendah-rendahkan orang. Di antara lain dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Rabba aj'arfa madfu'in bil abwa bilau aksamallah hila abarrah. Yang bermaksud, ada di antara kita duduk dalam jemaah ni, kita melihat ada jemaah ini yang pakaian yang tidak sempurna, pakaian yang selekeh, rambut tidak terusut, rambut pun tidak terurus. Dan bila kita lihat hamba Allah ni, kadang-kadang kita rendah-rendahkan dia dan kita halau dia, kita jauhkan diri kita daripada dia. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kamu rendah-rendahkan itu, orang yang kamu jauhkan diri daripada orang itu, orang yang kamu larikan daripada orang itu, sebenarnya sekiranya orang itu berdoa, Allah angkat doa dia. Sedangkan kamu merendahkan orang tersebut, melarikan diri daripada orang tersebut, kamu doa pun Allah tak angkat. Siapa lagi hina, tuan-tuan? Kita hanya tengok daripada luaran. Sebab itu apa antara kita duduk dalam jemaah, jangan sesekali kita merendahkan orang lain. Biarlah dia macam mana pun, sebab kita tidak tahu antara darjat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh yang terbaik, tuan-tuan, saya bawa satu kisah, iaitu tentang Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mana menjadi khalifah, dia ada seorang sahabat bernama Nafi bin Abdul Haris. Sayyidina Umar ketika mana bermusafir keluar daripada kota tersebut, Sayyidina Umar berkata kepada Nafi, wahai Nafi, aku serahkan tugasan ini kepada kamu, kamu pimpinlah negeri ini. Nafi menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku tak akan pimpin, aku akan berikan kepada orang lain. Siapa yang kamu nak berikan? Aku akan berikan kepada Ibnu Abza. Sayyidina Umar sudah sangsi. Sebab apa? Satu tugasan yang penting diberikan kepada kamu, kamu bagi kepada orang lain. Tuan-tuan, kita nak bagi satu tugasan, kita akan bagi pada orang yang kita percaya. Kita tak akan bagi pada orang yang pertama kali kita jumpa. Tapi bila kita bagi, Umar bagi pada Nafi, Nafi nak bagi pada orang lain, Sayyidina Umar dah sangsi. Lalu Sayyidina Umar tanya, siapa Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza yang kamu nak bagikan kerja ini kepada dia? Nafi menjawab, Ibnu Abza tu ialah pembantu orang suruhanku. Lagilah dia sangsi. Nak menjaga, nak jadi pemimpin kena orang yang hebat, tapi kamu nak bagi pembantu kamu. Sayyidina Umar tanya lagi, apa kehebatan Ibnu Abza ni sehingga kamu nak serahkan pimpinan kepadanya? Lalu Nafi menjawab, Ibnu Abza ialah innahu qari'un li kitaballah. Yang bermaksud Ibnu Abza tu dia mahir tentang Al-Quran, dia pandai hukum hakam Al-Quran, dia tahu segala isi kandungan Al-Quran, dan juga wa innahu alimun bil faraid, dia juga tahu tentang ilmu pembagian harta. Bila dijelaskan tentang Ibnu Abza yang mahir tentang Al-Quran, Sayyidina Umar mengatakan, aku minta maaf ya Allah, astaghfirullahalazim, aku minta maaf. Dia terus minta maaf. Sebab apa dia minta maaf? Dia katakan, wahai Nafi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama. Seseorang hamba Allah itu diangkat darjatnya berdasarkan Al-Quran ni. Al-Quran ini mengangkat darjat seseorang. Orang yang kamu remeh-remehkan itu, orang yang kamu rendah-rendahkan itu, barangkali dalam hati dia ada 30 juzuk. Kamu juzuk azma pun tak lepas. Kita juzuk pendek-pendek pun kita tak hafal. Kamu hina orang, kamu rendah-rendahkan orang, kamu pelekehkan orang, sedangkan dalam hatinya ada 30 juzuk. Kita bukan tahu, nampak je selekeh, tuan-tuan. Sebab itu perkara ini dilarang. Bila kamu merendah-rendahkan orang, kamu memperlekehkan orang, wujud satu dosa di antara manusia, yang mana kamu kena minta maaf balik. Nak minta maaf payah, tuan-tuan. Oh, tadi aku minta maaf, aku pelekeh. Tak ada, kita tak akan minta maaf. Malu muka ni.
Jadi untuk mengelakkan nak minta maaf pada orang, jangan kita memperlekeh-lekehkan orang lain. Tuan-tuan, saya pergi satu kuliah. Kebanyakan surau masjid ni kadang-kadang lepas solat isyak dia buat bacaan al-mu. Nak baca boleh, tak baca pun tak ada masalah. Tapi bila baca setidak-tidaknya ada usaha kita. Sebab jemaah ni kalau kata, ustaz balik nanti saya baca, tak ada baca, balik rumah karam terus, takkan baca punya. Tapi bila surau dengan masjid buat, setidak-tidaknya dia baca. Satu masjid saya pergi, dia tak baca. Tak ada kewajipan pun, tak ada masalah. Semua saya ceritakan apa bezanya. Ketika mana saya nak habis daripada solat isyak, nak balik tuan-tuan, saya jumpa seorang jemaah pakai baju Food Panda. Baju Food Panda. Dengan peluh-peluhnya. Jadi dia masuk, kita tengok, kesian. Kita orang biasa. Tapi ketika mana saya nak balik menuju ke pintu keluar, hamba Allah yang berjemaah, yang pakai baju Food Panda tadi ni, dia keluar, sebelum keluar dia duduk kat tiang tu. Jadi bila duduk kat tiang, bila kita lalu depan dia. Dia sedang baca surah Al-Mulk. Dia sedang baca Quran, sedangkan jemaah lain tak baca. Sedangkan jemaah lain berlari-lari keluar untuk keluar daripada masjid. Dia boleh relax lagi duduk baca Al-Mulk, sedangkan dengan baju Food Panda yang kita ingat macam orang biasa. Sebab itu kita kata, jangan kamu hukum, kamu menilai daripada luar. Siapa lebih mulia? Dia lebih mulia daripada kita yang kita keluar terus sedang tak baca Al-Quran. Sebab itu kita tengok daripada kita, jangan kita merendah-rendahkan orang. Inilah perkara pertama yang dilarang. Sekiranya kamu merendah-rendahkan orang, wujud satu dosa di antara manusia, Allah tidak akan ampunkan dosa tersebut. Ini yang pertama. Kita masuk yang kedua. Yang kedua, larangan mengolok-olokkan seseorang. Apa maksud olok-olok ni tuan-tuan? Olok-olok ni kadang-kadang kita nak bergurau, kita menyakat dia, kita bergurau dengan dia. Ketika mana kita bergurau, kita menyakat, kita tak minta maaf. Ada tuan-tuan kamu maaf, kamu tak minta maaf. Sebab apa dilarang? Sebab gurauan itu boleh menimbulkan satu salah faham dan boleh menyakitkan hati mangsa. Tengok je muka dia gelak, dalam hati dia sakit. Aku tumbuk kau nanti kau baru tahu. Kita bukan tanya dia sakit hati ke tidak. Kita seronok, orang lain ketawa, semua bergembira. Dalam masa yang sama dia sakit hati. Apa jadi tuan-tuan? Wujud satu dosa di antara manusia. Kamu kena minta maaf balik. Kena minta maaf. Tapi kita tak buat, kamu tak minta maaf. Lepas dia, kita belah macam tu je. Apa terjadi tuan-tuan pada zaman Rasulullah SAW tentang perkara memperolok-olokkan ini? Dalam sebuah riwayat, iaitu tentang Ibnu Mas'ud. Dalam satu riwayat mengatakan Ibnu Mas'ud duduk dalam satu majlis bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika mana majlis itu berjalan, Ibnu Mas'ud duduk di depan Rasulullah, dan dalam kisah tersebut Ibnu Mas'ud ini dia menukar posisi kedudukan dia 2-3 kali. Macam tuan-tuan lah, duduk setengah jam boleh bersila, cuba ceramah 1 jam, jadi kaki dah menjulur dah. Masuk 2 jam dia baring tu kat situ. Menukar posisi banyak kali sebab kau terlampau lama, biasalah kita kan. Jadi ketika itu tiba-tiba sahabat ni gelak. Sahabat depan Rasulullah ni gelak tiba-tiba. Jadi Rasulullah terkejut. Wahai sahabat, kenapa kau gelak? Sahabat gelak tak berhenti-henti. Rasulullah tanya lagi, wahai sahabat, kenapa kamu gelak? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, ketika mana Ibnu Mas'ud menukar posisi kedudukan dia, kejap sini, tiba-tiba ternampak betis Ibnu Mas'ud. Dan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, betis Ibnu Mas'ud kecil, ya Rasulullah, kecil. Disebabkan kecil tu mereka ketawa. Agak-agak malu ke tak malu Ibnu Mas'ud tuan-tuan? Malu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, sekiranya betis Ibnu Mas'ud itu diletakkan di atas timbangan Allah, dia lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud. Sedangkan kamu ketawa tentang orang tersebut. Jadi kita kata apa? Kamu nak ketawakan orang, kamu nak memperolok-olokkan orang, kamu nak menggembirakan orang lain, dan ketika mana orang itu sakit hati, kamu menunjukkan satu dosa di antara manusia. So itu kita kata jangan. Di antara contoh yang kedua tuan-tuan, ada surau masjid lepas kuliah ni dia ada makan-makan, dia buat dekat luar makan-makan. Hamba Allah ni pun makan duduk ramai-ramai. Dia tiup makanan tu panas, jatuh gigi palsu dia. Agak-agak orang gelak ke tak gelak tuan-tuan? Kalau tak gelak, tak normal nama dia. Kita gelak.
Tapi kita minta maaf tak? Kamu tak minta maaf. Malu tak orang sebut? Malu. Kita bukan setakat minta maaf. Kita bukan setakat tak minta maaf. Besok kita sambung lagi. Mana gigi kau yang jatuh tu? Kita sambung lagi. La ilaha illallah. Nampak macam seronok. Tapi ingat, di dalam Islam, kamu memperolok-olokkan seseorang, wujud satu dosa di antara manusia. Haji, minta maaf Haji, aku gelak engkau, gigi kau jatuh, aku tumbuk engkau, kau baru tahu. Dia sakit hati. Jadi di antaranya, sebab ini perkara dilarang memperolok-olokkan orang lain. Dan mufti wilayah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia pernah ditanya tentang hukum troll, T-R-O-L-L. Tuan-tuan tahu T-R-O-L-L? Yang muda-muda ni confirm tahu. Yang otak-otak dia akan fikir T-R-O-L-L. Tol ke Ustaz? Bukan tol. T-R-O-L-L bermaksud kamu memanipulasi maklumat daripada satu maklumat kepada maklumat yang lain. Orang tu bercakap punya panjang, kau pergi potong jadi pendek, tukar maklumat. Gambar dia punya gambar yang bagus, pergi edit gambar tersebut jadi gambar yang lain. Video tu video punya panjang, dipotong-potong video, campur-campur jadi benda lain. Itu namanya troll. Troll ni kamu memanipulasi satu benda. Dan troll ni tuan-tuan, orang-orang buat tak kena bayar. Dia suka-suka dia je. Dia suka-suka dalam media sosial. Dia troll. Dia memperolok-olokkan seorang. Datuk Mufti mengatakan, pertama, hukum guna media sosial, guna Facebook, guna WhatsApp sekalipun, hukumnya harus. Walaupun produk itu produk orang kafir sekalipun, hukumnya harus. Menjadi haram bila salah guna. Antara salah guna, kamu memperolok-olokkan orang lain di dalam video tersebut. Orang tu punya panjang video tu, kau pergi edit-edit. Orang tu punya ucapan punyalah bagus, pergi edit pula. Elok-elok suara jantan jadi suara betina. Macam-macam kita buat. Ini di antara, ingat, ketika mana kamu berseronok melakukan perkara demikian, mangsa itu sakit hati, kamu bertanggungjawab. Dan lebih teruk, apabila video itu diviralkan, selagi mana dia berjalan, selagi itulah kamu tanggung dosa. Lagi besar dosa dia. Jadi yang kedua, jangan kita memperolok-olokkan orang lain walaupun nak bergurau. Nak bergurau salah ke tuan-tuan? Tak salah. Rasulullah juga bergurau. Rasulullah bergurau dengan seorang wanita. Wanita tu mengatakan, ya Rasulullah, dalam syurga ada wanita tua tak? Rasulullah kata, nehi hai. Tak ada wanita tua. Menangis wanita tu. Ya Rasulullah, tak ada yang tua, habis aku macam mana? Tapi Rasulullah betulkan balik keadaan. Rasulullah mengatakan dalam syurga nanti semua akan jadi muda. Gembira balik wanita tersebut. Nampak? Rasulullah betulkan balik keadaan. Kita ada buat? Kita tak buat. Kita lepas lawak dia, kita tinggalkan dia, terkebil-kebil dia seorang-seorang kat situ. Jadi ini di antara beza antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masuk yang ketiga. Boleh habis ke tak habis 6 ni? InsyaAllah boleh habis. Pukul 10 Haji Haji kata okey, saya okey je pukul 10. Yang ketiga, yang ketiga ialah larangan menyebut nama samaran yang tidak baik. Mentang-mentang dia paling tinggi dalam surau ni, kau panggil dia panjang sampai arwah lah panjang tu. Siapa yang arwah? Panjang juga kau panggil nama dia. Mentang-mentang dia paling kemetot dalam surau ni, kau panggil dia pendek sampai arwah lah pendek tu. Siapa yang meninggal? Pendek juga kau panggil nama dia. Segala nama samaran yang tidak baik diharamkan. Dan ingat, ketika mana kamu memanggil satu nama gelaran yang tidak baik terhadap orang lain, sekiranya dia tidak reda. Kalau dia reda tak ada masalah. Sekiranya dia tidak reda, kamu menanggung satu dosa di antara manusia. Berapa banyak dah kita nak tanggung ni? Berapa banyak tuan-tuan? Kamu menyebut satu nama gelaran yang tidak baik, mewujudkan satu dosa di antara manusia. Di antara yang biasa kita buat, mentang-mentang dia gelap, kita panggil dia black. Black. Agak-agak dia suka ke tak suka tuan-tuan? Cuba tanya dia balik. Aku panggil kau black, kau suka ke? Aku tumbuk kau baru tahu. Dia tak suka, tapi kita panggil suka-suka dia. Ini di antaranya tuan-tuan. Saya dulu sekolah Salaksau. Salaksau dia sekolah rendah ni, dia tahu famous, dia ada kubur tepi jalan. Saya sekolah rendah dekat Salaksau. Cikgu panggil saya bulat. Agak tu masa tu memang besar badan, tapi sekarang ni dah lonjong. Cikgu panggil bulat. Sampai dekat rumah kawan datang, bulat, mana bulat? Mak kata, kenapa kawan kau panggil bulat? Cikgu panggil bulat, mak. Cikgu panggil kau bulat? Kau jaga cikgu, aku tahu dah hadis ni, kau minta maaf balik dengan aku.
Itu masa tu kita tak tahu, tapi perkara ingat nampak macam gembira, tapi dia menjadikan kemudaratan kepada kita. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, terjadi perkara ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Zar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar dia duduk dengan Bilal bin Rabah. Bila sebut Bilal, kita faham Bilal ini orang yang berkulit hitam. Bila Rasulullah sampai, Rasulullah berkatakan, wahai Bilal, laungkan azan dah masuk waktu. Kemudian Bilal naik satu tempat tinggi. Sebelum Bilal nak laungkan azan, Abu Zar yang berada di bawah mengatakan, inilah anak lelaki wanita hitam. Apa panggilannya? Anak lelaki wanita hitam. Dia menisbahkan kepada ibu Bilal. Ibu Bilal memang berkulit hitam. Bila Rasulullah dengar panggilan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bilal, wahai Abu Zar, telah dikurangkan takaran. Pahala kamu telah dikurangkan oleh Allah disebabkan panggilan tersebut. Dan dalam hadis yang panjang Rasulullah mengatakan, di antara kita semua dalam surau ni, antara kita darjat, antara kita dengan Allah dibezakan dengan keimanan kamu dengan ibadat kamu, bukan nasab keturunan, bukan harta kamu, bukan harta kekayaan, bukan pangkat kamu, bukan kehandsomean kamu. Tidak, antara kita dengan Allah dibezakan dengan keimanan dan ketakwaan kita, bukan disebab segala-galanya. Boleh jadi kamu panggil Bilal yang gelap tu, kemungkinan dia dekat dengan Allah. Takkan kita nak panggil dengan gerak gitu? Samalah kita dengan jemaah ni tuan-tuan. Kita panggil dengan nama yang tidak baik, sedangkan dia hebat dalam beragama, sedangkan darjat dengan Allah dia angkat. Kita pun kita tak tahu. Jadi ini perkara yang ketiga, jangan memanggil dengan nama gelaran yang tidak baik. Kita panggil je lah yang baik-baik. Ada jemaah tanya, dia kata, ustaz, kalau orang tu suka bila kita panggil dia pandang, bila panggil dia pandang, macam mana? Saya kata sama. Tuan-tuan pergi semak balik, cuba tanya dia, agak-agak aku panggil kau panjang, kau suka ke? Tak ada masalah. Tak ada masalah, kita selamat. Kita selamat sebab tidak menyakitkan hati dia. Tapi bila kita tanya, dia katakan, selama ni 14 tahun dah kau panggil aku panjang, aku sakit hati. Mampus kita tuan-tuan, rupa-rupa dia sakit hati 14 tahun selepas tu baru tahu. Ini perkara yang kita ingat. Dan yang lain, jangan kita yang memulakan dulu. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memulakan sesuatu perbuatan yang baik lalu diikuti oleh orang lain, kamu akan mendapat pahala seperti mana pelakunya. Barang siapa melakukan satu perkara yang buruk lalu diikuti oleh orang lain, kamu mendapatlah dosa seperti mana pelakunya. Apa jadi tuan-tuan? Kamu orang pertama panggil dengan nama gelaran. Kita tak kenal dia pun, kita tak panggil dia, kita tak tahu, oi panjang, orang lain pun ikut, oh panjang, oi panjang, oh panjang. Yang lain dia tak tanya dah, sebab engkau mulakan dulu. Ingat, ketika mana kamu memulakan sesuatu perkara yang tidak baik diikuti oleh orang lain, kamu tanggunglah dosa dia. Kamu pun tak tanya. Jadi janganlah kita mulakan dulu. Setidak-tidak kita panggil jelah dengan nama yang baik. Rasulullah panggil sahabat semua nama baik-baik. Rasulullah panggil dengan para isteri semua nama yang manja-manja. Rasulullah contoh tatanan yang baik dah. Ada Rasulullah panggil? Tak. Rasulullah tak buat. Tapi kita pula lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang ketiga. Jangan memanggil dengan nama gelaran yang tidak baik. Siapa yang melakukan dosa? Mulut. Mulutlah punca dia. Kita masuk yang keempat. Yang keempat ialah larangan berburuk sangka. Ya ayyuhallazina amanu taribu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang beriman, jauhilah daripada prasangka, kerana prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan dan prasangka itu adalah dosa. Jangan kita berprasangka benda yang tak baik. Sebab kita duduk dalam jemaah, antara penyebab perpecahan dalam berjemaah disebabkan prasangka yang buruk. Jangan kita berprasangka. Kita nampak seseorang, kita bersangka baik lebih bagus daripada kita bersangka buruk. Sebab apa perkara ini dilarang? Tuan-tuan dan puan-puan Allah, di antaranya ialah sebagai contoh yang cukup mudah. Dalam sebuah kitab diriwayatkan tentang Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar lagi, semua contoh banyak Saidina Umar malam ni. Saidina Umar Al-Khattab ketika menjadi khalifah, menjadi pemimpin, Saidina Umar Al-Khattab, dia pernah menugaskan seorang sahabat bernama Sa'id bin Amir. Wahai Sa'id, kamu pergi ke satu negeri, kamu perintah negeri tersebut.
Pada asalnya Sa'id bin Amir tak nak pergi, sebab dia tahu ni satu amanah. Amanah ni susah nak jalankan. Dia kata, dengan arahan aku kamu pergi juga. Sa'id bin Amir pergilah satu negeri, pimpin negeri tersebut. Dan seberapa lama Sayyidina Umar Al-Khattab datang diam-diam, disembunyi-sembunyi. Dia nak tengok apa yang Sa'id bin Amir lakukan. Bila sampai di negeri tersebut, dia terus jumpa rakyat. Dia tak jumpa Sa'id bin Amir. Lalu ketika mana dia jumpa, rakyat mengadu tentang 4 kesilapan Sa'id bin Amir lakukan. Kesalahan pertama, mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, pemimpin kami Sa'id bin Amir ni, pertama, setiap pagi memang tak nak jumpa kita. Setiap pagi bila kami nak jumpa, dia tak nak jumpa kami. Nak jumpa pun lepas tengah hari. Setiap hari jadi macam tu. Jadi kami susah, kami banyak hal. Ini kesalahan pertama Sa'id bin Amir. Bila dilakukan, pertama, dia sudah mendatangkan satu kemarahan. Sayyidina Umar dah marah. Kesalahan kedua, Sa'id bin Amir mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Sa'id bin Amir ni pada waktu malam kami tak boleh jumpa juga. Kalau nak jumpa, tengah hari sampai petang. Malam pun tak nak jumpa kami. Malam dia akan tutup pintu, satu pun tak nak jumpa. Kesalahan yang kedua, Sayyidina Umar dah pertama marah, sebab dia percaya kepada Sa'id bin Amir. Kesalahan ketiga, dia mengatakan, dalam tempoh 1 bulan, pasti ada satu hari dia gaib terus. Maksudnya dalam tempoh 1 bulan 30 hari, 29 boleh jumpa, satu hari dia akan gaib. Sayyidina Umar lagi marah. Kesalahan yang keempat, ya wahai Amirul Mukminin, kalau kami boleh jumpa dia pun, muka dia akan muka yang masam. Muka tak ceria, muka menyampahnya muka. Jadi 4 kesilapan. Bila 4 ini diberikan tahu kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar, Sayyidina Umar dah macam marah sangat. Tapi Sayyidina Umar angkat tangan. Sayyidina Umar mengatakan, ya Allah, janganlah kau hilangkan kepercayaan aku terhadap Sa'id bin Amir. Jangan kau hantar ke perasaan yang benci aku kepada Sa'id bin Amir. Sebab dia sayang pada Sa'id bin Amir. Dia tahu Sa'id bin Amir yang elok. Dia berdoa kepada Allah supaya Allah tidak hantar satu perasaan yang buruk kepada Sa'id bin Amir. Lalu dia panggil Sa'id bin Amir, kamu datang sini, kamu jawab tentang apa yang mereka tidak puas hati kepada kamu. Pertama, kenapa setiap pada waktu pagi kamu tak boleh jumpa rakyat? Waktu pagi kamu tak nak jumpa rakyat, waktu petang, waktu tengah hari baru boleh. Sa'id bin Amir mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku tak nak cerita, tapi kalau kamu suruh cerita juga, aku akan ceritakan. Kamu kena cerita, rakyat nak tahu. Sa'id bin Amir mengatakan, wahai Amirul Mukminin, semenjak aku perintah negeri ini, semenjak engkau utuskan aku datang negeri ini, aku telah uruskan dengan baik. Dan memang setiap pagi aku tak akan jumpa mereka. Sebab apa? Setiap pagi aku tak ada pembantu. Aku akan uruskan anak biniku, aku akan masak untuk mereka, aku akan sediakan. Ini tanggungjawab aku yang Allah arahkan untuk jaga keluarga aku. Ini amanah. Aku akan jaga mereka sehinggalah selesai, sebab aku tak ada pembantu. Aku seorang diri, aku tak ada pembantu. Aku uruskan mereka, selepas tengah hari aku akan jumpa rakyat. Amirul Mukminin Sayyidina Umar dah redah sikit, dah marah, dah geda. Eloklah tu. Yang kedua, kenapa waktu malam kamu tak boleh jumpa? Sebab apa? Dia katakan, aku tak nak cerita, tapi kalau kau maksa, aku cerita juga. Kamu kena cerita sebab rakyat nak tahu. Dia mengatakan, pada waktu malam, sebenarnya bermula daripada maghrib sampailah ke malam, inilah waktu aku mengadu kepada Allah. Aku tak ada pembantu, aku tak ada kekuatan, aku tak ada apa-apa. Nak merintah satu negeri yang besar, aku hanya ada Allah. Aku mengadu kepada Allah, aku menangis kepada Allah. Biarlah pada waktu malam, aku dengan Allah. Janganlah orang kacau. Sayyidina Umar lagi dah rendah diri. Jadi Sa'id bin Amir, dua dia dah jawab dah. Pertama, kenapa pagi dia tak jumpa. Yang kedua, kenapa malam tak jumpa. Perkara yang ketiga, dia katakan, kenapa dalam tempoh 1 bulan, 1 hari kamu tidak boleh jumpa dengan rakyat? 1 hari kamu akan hilang terus. Sa'id bin Amir mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku tak nak cerita, tapi kalau kamu paksa aku cerita, aku akan cerita. Kamu kena cerita. Dia katakan, ya Amirul Mukminin, kenapa dalam tempoh 1 bulan, 1 hari kamu tak boleh jumpa aku? Sebab ni pakaian yang aku pakai ni, ini satu je pakaian yang aku ada. Selama mana aku merintah, aku tak pernah tukar baju lagi. Inilah baju yang aku ada. Dan dalam tempoh sebulan, 29 hari aku pakai, 1 hari aku akan buka dan aku akan basuh. Aku akan tunggu sampai kering. Selagi mana tak kering, selagi itu aku tidak ada baju. Terkejut tuan-tuan. Sayyidina Umar menangis. Asal nak marah jadi menangis. Sebab apa? Seorang pemimpin tak ada baju.
Seorang pemimpin tak makan harta. Seorang pemimpin yang amanah, sampai baju pun tak ada tuan-tuan. Kita satu hari 6 kali tukar baju. Pemimpin seorang ni tak ada baju. Sayyidina Umar menangis. Dan perkara yang keempat, kenapa dalam tempoh kamu memerintah, setiap kali rakyat jumpa kamu, kamu menangis? Kamu muka tak senyum, muka memang tak ceria. Lalu Said bin Amir mengatakan, aku tak nak cerita, tapi kalau kau paksa aku cerita juga. Memang kamu kena cerita ni, rakyat semua nak tahu. Kemudian Said bin Amir mengatakan, wahai Umar, dia tak panggil Amirul Mukminin dah, wahai Umar, kamu kenal tak dengan sahabat kita Qubayb bin Al-Ansari? Kenal. Kenapa? Kamu ingat ketika mana Qubayb Al-Ansari dibunuh oleh orang-orang kafir, dibunuh, dicincang halus-halus, kemudian diletakkan di atas pohon kurma. Ketika mana Qubayb Al-Ansari dicincang, disiksa, Qubayb Al-Ansari berkali-kali minta bantuan kepada Rasulullah, ya Rasulullah bantu aku, ya Rasulullah bantu aku. Rasulullah juga sedang dipukul, dihina. Dan ketika itu Said bin Amir mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ketika itu aku orang kafir, aku kafir, aku tak selamatkan Rasulullah, aku tak selamatkan Qubayb Al-Ansari, dan ketika ini aku jadi orang Islam. Dia kata, aku takut, adakah bila meninggal aku tadi Rasulullah nak ngaku aku sebagai umat dia? Adakah Rasulullah nak pandang muka aku? Sebab ketika Rasulullah disiksa, aku tak tolong. Qubayb bin Al-Ansari dipotong kecil-kecil, aku tak tolong. Dan ketika mana aku lihat, aku teringat tentang mereka, aku takkan senyum sampai bila-bila. Sampailah aku meninggal dunia, aku takkan senyum. Sebab mereka ini di hadapan mata aku disiksa, sedangkan aku tak tolong pun. Amirul Mukminin menangis tuan-tuan. Ini pengajaran dia. Kata apa? Pertama, ingatlah, ketika mana datang peristiwa ini, sesuatu kabar sampai kepada kamu, jangan kamu berburuk sangka. Sebab kita tak tahu cerita sebenar. Kita tak tahu, kita hanya orang sampai kepada kamu, kita nak percaya. Orang sampai kepada kamu, kamu nak percaya. Kemudian sampai kamu nak marah. Jangan, sebab kamu tak tahu cerita yang sebenar. Sekiranya kamu mengetahui cerita sebenar, itu lebih bagus. Ini perkara yang kita ingat. Jangan kita berburuk sangka di antara kita. Dan juga contoh yang lagi satu, Datuk Mufti Wilayah. Saya pernah berforum dengan Datuk Mufti Wilayah. Datuk Mufti Wilayah dalam satu forum tersebut, dia katakan apa? Satu peristiwa, Datuk Mufti masuk IJN. Ni, bypass, 2 line bypass di jantung dia. Keluar daripada IJN, doktor kata, Datuk balik, Datuk rehat, jangan pergi mana-mana. Jadi Datuk Mufti balik rumah. Kebetulan dia balik rumah 12.40 tengah hari Jumaat. Ketika mana orang semua dekat masjid, dekat surau solat Jumaat, Datuk Mufti balik 12.40 tengah hari. Datuk Mufti parking dalam rumah, Datuk Mufti masuk dalam rumah terus. Sebab doktor kata jangan pergi mana-mana sebab baru bypass. Jadi ketika mana Datuk Mufti masuk dalam rumah, ada hamba Allah tangkap gambar. Hamba Allah ni tangkap gambar, masuk dalam Facebook. Hamba Allah ni tangkap gambar, dia mengatakan apa? Datuk Mufti cuti kot. Ni zon. Kamu bersangka zon. Bersangka buruk pula tu. Kemudian dia katakan bila dia post, dikongsikan hampir beribu-ribu orang. Dan habis daripada solat Jumaat, pembantu Datuk Mufti, dia katakan, Datuk punya muka viral. Pasal apa? Datuk tak pergi solat. Bila Datuk tengok tuan-tuan, ingat, ini Datuk bagi tahu pada kita. Kita ingat sampai bila-bila perkata ni. Datuk Mufti bagi tahu, ingatlah, ketika mana kamu menerima satu gambar, satu video, kamu kena ingat dalam hati kamu, orang yang menangkap gambar dan orang yang menangkap video, dia pun tak tahu cerita yang sebenar. Yang mengetahui cerita sebenar ialah pelaku di dalam gambar dan pelaku dalam video. Kita pegang benda ini betul-betul, kamu tak akan sebarkan benda yang kamu nampak. Sebab kita tak tahu. Dalam WhatsApp group sampai video macam ni, dalam WhatsApp group sampai gambar macam ni. Ingat, Datuk Mufti mengatakan hanya pelaku yang mengetahui cerita sebenar. Orang yang tangkap pun tak tahu. Jadi bila kita faham perkara ini, kamu tak akan sebarkan benda yang kamu nampak. Sebab apa? Kamu bila kamu sebarkan perkara yang kamu tidak ketahui, kamu telah bersangka buruk pada orang lain. Sedangkan tidak ada ilmu pada kamu. Kamu pun tak tahu. Bukan kamu duduk dekat situ, yang kita pergi sibuk buat apa? Elok-elok tak ada dosa, kita cari pula dosa. Ini di antara perkara jangan kita berburuk sangka di antara kita dengan jemaah. Sebab dia akan melibatkan dosa dan kena minta maaf balik. Minta maaf lagi, jenuh kita tuan-tuan. Dah berapa ramai dah orang yang dalam buku catatan kita, kita nak kena minta maaf. Itu perkara yang keempat. Perkara yang kelima ialah diharamkan tajassus. Tajassus ni apa? Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, la tajassasu, jangan kamu mengintai, jangan kamu mencari, jangan kamu melihat kekurangan orang lain, jangan buka aib orang.
Bila kita nampak kekurangan orang lain, bila kita nampak kesalahan orang lain, kamu akan buka aib orang. Jangan buka aib orang bila kamu nampak kesilapan orang. Sebab itu la tajassasu, jangan kamu mengintai, jangan kamu melihat kekurangan orang lain. Sebab bila kamu nampak, kamu akan buka aib orang. Sebab itu Rasulullah katakan, jangan kita antaranya suka menceritakan tentang orang lain. Dan kita lihat, Rasulullah ajar kita apa yang patut kita buat kalau kita nampak aib orang. Ini kita kena pegang dan kita apply sampai bila-bila. Rasulullah nyatakan apa yang patut kita buat bila kita nampak aib orang. Tak senonoh betul lah dia ni. Rasulullah bagi tahu dalam sebuah hadis, al-mu'minu miru'atu ahi iza ra'a fihi aiban aslaha. Yang bermaksud setiap mukmin adalah cerminan kepada mukmin yang lain. Saya adalah cerminan kepada jemaah, jemaah adalah cerminan kepada saya. Dan Rasulullah bagi tahu, sekiranya kamu nampak aib di orang-orang sebelah kamu, adik kamu, sahabat kamu, siapa saja kamu nampak aib dia, kamu perbetulkanlah diri kamu. Kita betulkan diri kita, bukan kita tambah cerita. Ya Allah, nasib baik aku tak buat macam tu, ya Allah. Kita upah diri kita sebabkan kesilapan orang, bukan kita tambah. Memang dia memang perangai macam tu, daripada kecil aku kenal, memang dia lahir-lahir memang perangai tak senonoh macam tu. Kita pula duk tambah-tambah. Jadi Rasulullah bagi tahu, kamu nampak aib orang tu, kamu perbetulkanlah diri kamu. Dan di antara lain, balasan orang yang dapat menutup aib orang. Apa balasan dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang itu menutup aib orang lain melainkan Allah akan tutup aib kamu di hari akhirat kelak. Biasa lepas ni kita pergi minum kan, kedai mamak, minum-minum, kita tengok member kita tengah buka aib orang, kita tegur dia, kau jangan buka aib orang. Bila kamu tegur, dia berhenti, kamu akan dapat ganjaran Allah tutup aib kamu. Allah tutup aib kamu. Nak tak nak kita cakap, lepas ni kita cakap je, kau ni kutuk orang ni, kau jangan buka aib orang. Tadi kau tak dengar ke ustaz kata jangan buka aib orang? Apa member tu kata? Elang kau pergi kuliah sekali kau dah tunjuk alim, dulu kau pun kutuk orang juga. Kena juga kita. Jadi di antara tak apa-apa hal kita dah tahu, tegur tetap tegur. Ingat, kamu tutup aib orang lain, bila kamu dapat tutup, Allah balas, Allah tutup aib kamu di hari akhirat kelak. Itu perkara yang kelima. Dan yang terakhir, sempat juga akhir, yang terakhir, yang keenam dah. Kau tak ada 10 tadi. Yang terakhir, iaitu diharamkan gibah. Gibah ni apa tuan-tuan? Gibah ni ialah bercerita tentang orang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadghuna ma'al ghibah. Wahai sahabat, kamu tahu tak gibah ni apa? Sahabat angkat tangan. Allah wa rasul alam. Hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Rasulullah jelaskan, gibah ialah sesuatu perkara yang kamu ceritakan tentang orang lain dan orang itu tidak menyukainya kamu ceritakan tentang tersebut. Mana benda yang orang tak suka kita ceritakan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana perkara itu betul? Memang pulan bin Sipulan perangai dia memang macam tu pun. Aku kenal daripada kecil, memang perangai dia macam tu. Rasulullah berkata, kalau betul sekalipun dia jatuh pada mengumpat. Kalau tak betul, jatuh kepada fitnah. Jadi perkara ini apabila kita bercakap tentang orang lain, kita elakkan terus. Sebab kita bacakan tadi dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat. Kamu dilaknat oleh Allah. Dan celakalah bagi orang-orang yang suka mencela orang lain. Jadi tentang perkara orang lain jangan kita ceritakan, sebab mendatangkan keburukan kepada kita. Macamlah kita ni bagus sangat, kita dah cerita tentang orang lain. Jadi gibah ni jangan kamu ceritakan tentang orang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya la yadkhulu jannata namam, diharamkan orang-orang yang suka mengumpat, iaitu diharamkan syurga. Diharamkan syurga bagi orang-orang yang suka mengumpat. Jadi inilah di antaranya tuan-tuan 6 perkara tersebut. Pertama, saya ulang, dilarang kamu merendah-rendahkan orang dan memperlekeh-lekehkan orang lain. Ingat, antara kita semua dalam surau ni, kita tidak tahu antara darjat kita dengan Allah. Kita nampak depan mata kita macam ni je. Macam saya, Allah tentukan bagi kelebihan duduk dekat depan ni, ketentuan Allah aja. Mana tahu depan saya lagi hebat ilmu, saya pun tak tahu. Jadi jangan kita rendah-rendahkan orang, jangan pelekehkan orang. Yang kedua, jangan memperolok-olokkan seseorang walaupun nak bergurau.
Tapi kalau kamu memang suka kaki gurau, minta maaf cepat-cepat. Supaya apa? Jangan kita bersurai dalam satu majlis dengan membawa dosa. Dosa tersebut kita tak tahulah. Esok-esok cukup tak jumpa dah orang tersebut. Yang kedua, jangan memperlekeh-lekeh, jangan memperolok-olokkan seseorang. Yang ketiga, jangan memanggil dengan nama gelaran yang tak baik. Kalau ada orang panggil dalam surau ni, lepas ni sebelum balik kita tanya dia, "Oi, selama ni aku panggil kau okey ke?" "Okey, tak ada hal, tak ada hal." Tak ada hal, okey, kita selamat. Tapi kalau dia katakan, "Kalau ikut hati aku 6 tahun dulu aku tumbuk dah muka kau ni." Kita minta maaf. Sudah tidak, kita faham. Rupanya dia tak suka. Yang keempat, dilarang berburuk sangka. Yang kelima, jangan buka aib orang. Jangan tengok pun. Jangan tengok aib orang, jangan tengok kelemahan orang, jangan cari kelemahan orang. Tuan-tuan, kita ni duduk dalam jemaah, kadang-kadang dalam WhatsApp group ni ada orang macam ni, tak ada kerja lain. Asal benda tak cantik dia bantai dalam grup. Asal benda ni dia bantai dulu, macam dia je bagus saja. Ingat, selagi mana kamu melihat keburukan orang, kamu mencari kesilapan orang, kamulah yang telah membuka aib orang tersebut. Kamulah yang telah membuka aib tersebut. Jadi kita hindar daripada perkara tersebut. Yang keenam, diharamkan gibah. Jangan kamu bercakap tentang orang lain. Jadi inilah tuan-tuan yang saya boleh kongsikan. InsyaAllah, sekiranya ada peluang dalam tuan-tuan, di dalam Islam ada perkara yang kita boleh bercakap tentang orang dan tak dosa pun. Ada 7 situasi yang kamu boleh bercakap tentang seseorang, walaupun kamu mengaibkan orang, walau kamu ceritakan buruk orang, tak berdosa pun ketika itu. Itu 7 situasi yang kita kena nyatakan. Sebab itu bila kita faham benda yang dilarang, benda yang diharuskan pula, kita mudah. Bila orang cakap, kau kutuk orang ni. Tak, itu bukan kutuk. Aku tahu mana dosa, mana tak dosa. Itu yang penting bila kita nak tahu tentang dua perkara. Yang dosa kita dah tahu, InsyaAllah saya akan kongsikan yang tak berdosa pula. Sebab benda itu baru ada dalam Al-Quran. Allah yang nyatakan. Jadi tuan-tuan, sampai di situ saja perkongsian saya. Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf sekiranya tersalah bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhanaka ratibi amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.